Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib annahu qala ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talib bi syai'in fa innahu kana yahutu wa yaghdabu lak. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'am huwa fi dahdahin min nar walaula ana lakana fi ad-darki al-asfali min an-nar atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada pak saudara Nabi, nama dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Al-Abbas, ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talib bi syai'. Al-Abbas pak penakan Nabi. Satu hari dia tanya Nabi. Al-Abbas kata, ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talib bi syai'. Dia kata, adakah bermanfaat kepada Abu Talib segala kasih sayang dan pembelaan yang dia buat kepada kamu, ya Rasulullah? Fa innahu kana yahutuk, maka sesungguhnya Abu Talib tu dia bela kamu. Wa yaghdabu lak, sesungguhnya Abu Talib itu dia marah kalau orang buat tak elok ke kamu. Al-Abbas dengan Abu Talib dua beradik. Beza dia, Al-Abbas masuk Islam, Abu Talib sampai mati tak Islam. Kita dah banyak kali dengar macam mana cerita Abu Talib dekat nak mati. Tak, Nabi duduk sebelah kanan dia. Nabi kata, ya ammi, wahai pakcik, qul la ilaha illallah, katalah la ilaha illallah. Balik kiri, adik dia kata, hal targhabu an millati Abdul Muttalib, kamu benci dah ke dekat agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Dalam keadaan confused itu, dalam keadaan keliru itu, maka Abu Talib memilih untuk tidak mengucap dua kalimah syahadah dan dia mati tidak Islam. Al-Abbas dengan Abu Talib dua beradik. Al-Abbas tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talib bi syai'in, adakah Abu Talib orang yang banyak berjasa dekat kamu ni? Segala jasa yang dia buat, segala pembelaan yang dia buat dekat kamu selama ni tak bagi manfaat apa pun dekat dia, semata-mata kerana dia mati tidak mengucap kalimah syahadah. Kana yahutuk, adalah dia membela kamu. Tuan-tuan ingat balik Abu Talib. Bila orang semua mai cari dia, marah dekat Nabi, apa dia kata? Dia kata, kalau sekiranya hampa nak sentuh Muhammad dengan niat jahat, aku mati dulu, dia kata.
selagi aku hidup, aku tidak akan biar siapa pun sentuh Muhammad dengan niat jahat. Dia bela Nabi sampai dia pun sendiri termasuk di dalam kumpulan orang yang kena boikot dengan Bani Hashim. Abu Talib bela Nabi sampai dia sendiri lapar, ambil batu ikat di perut kerana tak boleh tahan lapar, kerana dia termasuk dalam kumpulan yang dikenakan sekatan ekonomi kerana memihak kepada Nabi. Al-Abbas kata macam tu punya pengorbanan yang Abu Talib buat, takkan tak ada apa yang dia dapat di hari akhirat esok, takkan tak ada manfaat apa segala susah payah dan pengorbanan yang dia buat selama ni. Qala na'am, Nabi kata ya, dia tak dapat manfaat apa. Sebaliknya, huwa fi dhahdahin min nar, dia duduk di dalam neraka, cumanya sikit dapat dekat dia, dia tidak dibakar seluruhnya. Sebaliknya, dia hanya dibakar pada tahap buku lali dia saja. Nabi kata kot nak dapat manfaat sampai tak masuk neraka, itu tak boleh, kerana dia tidak mati sebagai orang Islam. Apa yang dia boleh dapat ialah keringanan azab dalam neraka, tu saja dia boleh dapat. Dan Nabi kata huwa fi dhahdahin min nar, dia duduk dalam neraka tapi api bakar sampai takat buku lali dia. Nabi kata walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau tidak kerana aku, Nabi kata dia akan duduk di dasar neraka. Kalau tidak kerana aku, kalau tidak kerana dia bela aku, kalau tidak kerana dia ada tunjuk dia sayang pada aku, kalau tidak kerana aku, dia fid darkil asfali minan nar, dia akan duduk di dasar api neraka. Maka manfaat yang dapat dekat dia ni sikit saja, dia tetap duduk di neraka, tetapi dia dibakar sampai tahap buku lali dia sahaja. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu ahli an-nari azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bin na'laini yaghli minhuma dima'u, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ahwanu ahli nari azaban Abu Talib, Nabi kata ahli neraka yang paling ringan kena azab ialah Abu Talib. Orang yang masuk neraka azab paling ringan ialah Abu Talib. Azab yang dikenakan kepada dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa munta'ilun bin na'laini, dia disuruh pakai sepasang kasut. Bila masuk neraka disediakan kepada dia na'lain, sepasang kasut. Bila dia saruk aja kasut tu, yaghli min huma dima'u, mendidih otak dalam kepala dia. Dan itu adalah azab paling ringan yang dikenakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang masuk dalam neraka. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-safa فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم، أو كما قال، hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, kata Aisyah, apabila turun ayat 214 daripada surah Asy-Syu'ara,
Bila turun ayat, Tuhan kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Turun ayat ni dekat Nabi. Maksud dia wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, bagi peringatan kepada adik-beradik kamu yang dekat. Nabi bila dia nak mula dakwah dia, Allah turun ayat ni dulu. Ayat ni selaras dengan ayat yang untuk bubuh di dinding-dinding masjid ni. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lalu bubuh di masjid. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan pelihara keluarga kamu daripada api neraka. Ini ayat untuk orang yang nak masuk dalam bidang dakwah. Kita nak bercakap Islam, kita nak bercakap tentang kebaikan, kita nak suruh kepada ma'ruf, kita nak larang daripada mungkar. Kita tu sendiri Tuhan kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Hang jaga diri hang dulu, jaga keluarga hang daripada api neraka. Kita nak pergi bercakap pasal agama, kita nak suruh orang buat baik, kita sendiri jahat. Kita nak bercakap pasal agama, kita nak suruh orang semua ikut agama, keluarga kita tak ikut agama. Maka kepada orang yang nak bercakap agama, kepada orang nak bercakap pasal Islam, kepada orang yang nak bercakap benda baik, dia sendiri kena baik, keluarga dia kena jaga sedaya upaya bagi jadi baik. Setelah dia jaga, setelah dia usaha, kalau tak mau nak jadi baik juga, itu luar daripada bidang kuasa dia. Seperti mana jadi kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, macam mana jadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, macam mana jadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak penakan sendiri tidak boleh dibawa masuk agama Islam. Tapi kita dah usaha, kita dah cuba, kita dah sedaya upaya buat, tak boleh juga, ya tu luar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Luar daripada bidang kuasa kita. Tapi prinsip kepada da'i, prinsip kepada pendakwah, apabila dia nak langkah kaki masuk dalam bidang dakwah, nak bercakap pasal agama, hak ni dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah buat turun ayat ni dulu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, bagi peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila terima ayat ni, Nabi suruh orang pergi panggil semua adik-beradik dia daripada keturunan Bani Abdul Muttalib. Panggil semua, pergi berimpun di kaki Bukit Safa. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Nabi bangkit berdiri di kaki Bukit Safa itu. Faqala, Nabi kata, ya Fatimah binta Muhammad. Nabi kata, wahai Fatimah, anak aku sendiri. Nabi kata, ya Safiyah binta Abdul Muttalib, wahai Safiyah, mak penakan aku. Nabi kata, ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, keturunan tuan aku. La amliku lakum minallahi syai'a. Nabi kata, aku tak ada kuasa apa-apa nak bela hampa di depan Allah esok. Nabi kata, wahai Fatimah, walaupun hang anak aku, anak Nabi Muhammad. Wahai Safiyah, walaupun hang mak penakan aku. Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan tuan aku, adik-beradik aku. La amliku lakum minallahi syai'a. Aku tak boleh tolong hampa di hari akhirat esok. Kalau sekiranya hampa masuk kumpulan derhaka Allah, Allah nak ambil tindakan dekat hampa, aku tak boleh tolong hampa. Saluni min mali ma syi'tum. Apa yang aku boleh buat ialah masa hidup atas dunia, kalau aku ada sikit harta, hampa minta, aku boleh bagi. Sebagai adik-beradik, kalau hampa suntuk, tak ada duit. Kalau hampa tersepit, tak ada duit. Kalau hampa dalam kesempitan, tak ada duit. Dan aku kebetulan ada duit. Duit aku boleh bagi atas dunia. Di akhirat esok, kalau sekiranya hampa mati dalam keadaan tak mengikut agama yang aku bawa, masa tu tak sami tak tolong dekat aku. Aku tak boleh tolong hampa pada masa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW awal-awal clear cut benda ni. Jangan hampa ingat hampa keturunan aku, hampa ada banyak keistimewaan, banyak privilege, sehingga kan hampa buat apa pun esok hampa selamat di sana. Jangan ingat macam tu. Aku tak boleh tolong hampa kalau hampa bantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas
bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nar. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka fin nar. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, satu hari mai satu orang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ni kata, ya Rasulullah aina abi? Laki-laki ni mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, pak aku duduk mana? Di mana bapa aku lah ni? Laki-laki ni pak dia dah mati, dan pak dia mati dalam keadaan tak masuk Islam. Jadi anak ni duk fikir tak kesudah, kesian dekat pak dia, sebab dia tahu pak dia mati tak masuk Islam. Dia baik, dia bagus, dia orang kuat Nabi, dia ikut Nabi, dia belajar daripada Nabi, tapi dia galat pasal pak dia mati tak masuk Islam. Satu hari langkah pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah aina abi? Wahai Rasulullah, bapa aku ni di mana dia lah ni? Qala finnar. Nabi kata, pak hang di neraka. Nabi kata. Bila dengar macam tu, dia pun beralih pergilah. Dengan sedih, dengan berasa cukup duka cita, pusing pergi. Falamma qaffa, apabila dia beralih nak pergi aja, da'ahu, Nabi panggil balik. Nabi kata, panggil kawan tadi tu, panggil mai balik. Bila dia mai, faqala, Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Nabi kata, bukan pak hang saja. Nabi kata, bapa aku dan bapa hang di neraka. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ulama bincang tentang hadis ni. Sebahagian ulama rasa tak apa-apa syok nak kata bapa Nabi sendiri finnar. Maka mereka berhujah mengatakan bapa Nabi ini termasuk di dalam ahlul fatrah, di dalam kumpulan orang yang hidup pada zaman tidak ada syariat. Kan Nabi, dia dalam kandungan mak dia, Nabi masih dalam kandungan mak dia, bapa dia meninggal dunia. Jadi sebahagian ulama kata bapa Nabi Abdullah ni dia mati sebelum Nabi dibangkit menjadi Nabi. Tempoh masa tu tempoh lompang dia panggil, tempoh tak ada Nabi. Maka orang yang duduk di antara, in between Nabi dengan Nabi ini, di kalangan mereka ni ada yang dipanggil ahlul fatrah, kumpulan orang yang tak tertakluk di bawah mana-mana agama langit. Maka oleh kerana itu bapa Nabi ahlul fatrah tidak akan masuk neraka. Mereka kata pasal dakwah tak ada zaman tu. Tapi sebahagian lagi ulama hadis kata, oleh kerana hadis ni kata, Nabi kata bapa dia di neraka, maka kita pegang kata bapa dia di neraka. Tak mau nak tafsir panjang-panjang. Pokok pangkalnya ialah apa tuan-tuan? Kita nak simpulkan bahawa kita selamat ataupun tidak selamat kita di hari akhirat esok bergantung kepada kita ikut kata ikut agama Islam. Itu kesimpulan dia. Maka kerana tu Nabi SAW bangkit berdiri di atas kaki bukit Safa. Nabi kata terang-terang, Nabi kata, wahai Fatimah, walaupun hang anak aku, wahai Safiyah, walaupun hang makcik aku, wahai Bani Abdul Muttalib, walaupun hampa ni semua adik-beradik aku, jangan harap aku boleh tolong hampa di hari akhirat esok kalau sekiranya hampa tak ikut Islam. Aku hanya boleh tolong takat atas dunia saja. Kalau hampa tak ada duit, aku ada duit, aku bagi duit aku. Tapi kalau hampa tak ikut Islam, aku tak boleh tolong hampa di sana esok. Hampa terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sayangilah Islam agama kita. Sayang. Kita orang Islam, sayang Islam agama kita. Jangan kita buang agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerah dekat kita ni, jangan kita buang ke tepi. Kerana inilah yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat esok. Kerana agama inilah kita selamat di hari akhirat esok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada merosakkan Islam kita sendiri, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 7.
Muka surat 106. Muka surat 106. Kita masuk masalah. Dia kata mandi mayat itu bagaimana kelakuan dia. Yang kata mandi mayat ni macam mana? Kata Al-Muzanni di dalam Mukhtasarnya, telah berkata Imam Syafi'i, dibawa mayat ke tempat mandinya, maka biarlah tempat mandi itu sengit sikit, kemudian diulang melembutkan sendi-sendinya, dan taruh atasnya kain basah yang boleh menutupkan di antara dua lututnya sampai ke pusatnya. Ini untuk mayat laki-laki. Dia kata cara nak mandi mayat ni, kita angkat mayat di tempat mandi. Kalau boleh tempat mandi tu biarlah keadaan dia sengit sikit, dia slope sikit, supaya air yang kita dijurus mandi tu boleh mengalir turun di kelai. Macam lah ni dia buat tempat mandi tu elok dah, tak payah sengit lah. Ni pergi duk ambil bata tendai pula. Pasal apa? Pasal kata kena sengit zaman tu. Lah kita dah buat tempat khas dah untuk mandi mayat. Ambil bubuh atas tu saja. Air yang mandi mayat tu dia sendiri akan drain turun. Dia ada pipe, dia buang dalam longkang. Habis, selesai. Tak ada masalah. Bila dah letak dah mayat di situ, dia kata ulang balik, lembutkan sendi-sendi dia. Sebab saat lagi kita nak alih mayat kiri kanan, bangkit bagi duduk apa semua, sendi-sendi dia bagi main dulu, bagi dia lembut dulu. Dan tutup aurat mayat tu. Tutup kalau laki-laki daripada pusat sampai ke lutut. Kawasan itu hendaklah ditutup baik-baik. Ditaruhkan kain basah yang boleh menutup antara pusat dan lutut dia, dan ditutup tempatnya yang dimandikan ia padanya. Tempat mandi mayat mestilah tempat yang tertutup. Sama ada tertutup itu membawa maksud dalam bilik ataupun di ruang terbuka pun ikat kain buat tirai. Jangan bagi mata boleh nampak mandi mayat dijalankan. Begitu. Maka jangan seorang pun melihat akan dia, melainkan tukang mandinya dan orang yang tak dapat tidak menolong yang memandikan itu. Tempat mandi mayat bukan tempat pesta. Tempat mandi mayat bukan tempat pesta. Tempat mandi mayat adalah tempat yang sangat perlu dipelihara. Maka yang boleh berada di tempat mandi mayat itu ialah orang yang mandi mayat dan orang yang nak membantu dia, asisten dia saja. Tak perlu ada bini, anak, semua cucu, cicit, semua piduk berimpun pakai nak tolong cebok, nak buh seorang cebok atas mayat. Ini semua tidak perlu. Kalau nak buat baik, kalau nak buat kebajikan, kalau nak buat apa pun masa orang tua tu hidup, masa tu pergi buat. Masa ni dah last dah. Kalau kita nak buat juga, kita pergi jadi asisten tukang mandi mayat, bukan tukang tengok mayat dimandikan. Itu tak mah, saya kata. Dan memejam mereka itu, yakni orang yang mandi mayat tu pejam akan mata-matanya daripadanya. Maksud pejam bukan piduk pejam, piduk gagah tak. Maksudnya elok daripada memandang secara melampau. Elok daripada memandang mayat itu secara melampau. Nak tengok habis semua apa parut ada di badan dia, apa dia legum. Sama. Tengok tempat yang perlu tengok saja. Yang tak perlu tak payah pergi buat kalut nak tengok. Begitu. Melainkan pada barang yang tiada boleh melainkan dengan dia. Melainkan tempat yang tak dapat tidak kena tengok, maka itu kena tengok. Supaya dapat tahu tukang mandi akan barang yang dimandikan dan barang yang belum dimandikan. Ada tengok tu sebab nak pasti tempat tu kena ayang dah lagi. Mandi mayat ni ayang dah kena ke tak tempat tu. Tengok untuk tujuan itu tidak apa. Begitu. Dan dia kata sediakan dua bekas. Satu bekas diperbuat akan dia untuk mencebok air yang banyak dan dituangkan ke dalam bekas yang dekat dengan mayat. Maka air yang berterbangan, yang terpercik daripada mandi mayat kepada bekas yang berdekatnya, maka tiadalah kena yang lain. Ini kalau sekiranya dulu lah. Dulu buat main air bubuh dalam besen besar, bubuh di situ untuk guna nak mandi. Lah ni senanglah tarik paip getah ayam main untuk nak mandi. So tak timbul lah bekas-bekas ni semua. Begitu. Dan air yang tiada panas, gunakan untuk nak mandi mayat ni air yang tiada panas. Lebih suka kepada aku melainkan air sejuk. Ataupun ada mayat itu barang yang tiada suci ia melainkan dengan air panas, maka mandikan dia dengan air panas. Gunakan air biasa, tak mau guna air panas. Melainkan kalau di badan mayat tu ada benda yang kalau tak guna air panas tak keluar.
maka ketika itu air panas digunakan. Elak daripada guna air panas. Sebab apa tuan-tuan? Kita dah beritahu dalam kuliah lepas, orang mati ni dia lebih sakit daripada orang hidup. Sebab dia baru saja mengalami satu pengalaman yang dinamakan sakratul maut. Sakratul maut ini sakit. Jadi dia baru aja melalui sakit yang tidak ada tolak banding dalam dunia ni. Jadi badan dia masih parah kerana sakit tu. Maka hendaklah kita berlembut dengan dia. Kalau guna air panas, kita menambah sakit dia. Begitu. Dan dimandikan dia di dalam baju kurung. Ini ada dalam hadis mengatakan Nabi SAW sewaktu dimandikan jasad Nabi yang mulia itu, Nabi dalam keadaan berbaju khamis. Nabi pakai baju jubah ni. Mayat Nabi dimandikan dalam keadaan Nabi memakai khamis. Begitu. Jadi aurat terpelihara. Maka dia kata mandikan mayat ni dalam keadaan berbaju kurung. Maksudnya bagi ada pakaian pakai. Dan janganlah orang yang memandikan mayat itu menyentuh aurat dia dengan tangannya. Jaga benda-benda ni semua. Dan sayogia lebih dahulu sediakan 2 perca kain kerana memandikan mayat itu. Dia kata perca kain. Macam lah orang buat sarung tangan lah. Buat sarung tangan daripada kain putih tu selalu masuk pakaian tu. Elakkan daripada guna tangan kita. Sebaliknya gunakan tangan yang bersarung. Pakai sarung tangan untuk nak mandi mayat ni. Kemudian terlentangkan mayat itu. Dan mulailah tukang mandi itu memandikannya. Mayat letak elok-elok di tempat kita nak mandi mayat tu bagi duduk terlentang. Mulakan dia. Mulakan dengan didudukkan dia. Yang ni didudukkan akan mayat itu sedikit dengan lemah lembut. Dah letak dia bagi terlentang tu. Bila nak mula mandi ni start dengan bagi angkat naik sikit badan dia. 2 orang paut di belakang mayat tu angkat. Angkat sekira-kira sikit aja. Jangan sampai 90 darjah. Angkat sekira-kira 45 darjah. Begitu saja angkat. Angkat macam tu, kemudian tekan-tekan perut-perut. Perut mayat ni. Dia kata, dan urut perutnya beberapa kali. Dan cucur air atasnya. Supaya di bawah air itu akan apa sesuatu yang keluar daripada mayat itu. Kadang-kadang dia mati dalam keadaan perut dia berisi. Dia baru makan apa ke, pergi mati macam mana ke. Jadi dalam perut dia ada benda. Angkatkan sikit badan mayat tu, tekan-tekan perut dia cara tertib, cara elok, cara lembut-lembut, tekan. Kalau ada keluar najis, maka jurus air bagi najis tu jalan pergi ke lain. Begitu. Jika ada keluar sesuatu, maka basuh dia. Maka tangan tukang pengurut perut itu berbalut dengan salah satu daripada perca kain yang disediakan tadi. Dalam keadaan tangan kita pakai sarung, tekan perut mayat tu. Sehingga sucilah tempat yang digosok dan yang dibasuh itu. Kemudian buangkan dia, yakni buang sarung tangan yang pakai tadi supaya dibasuh sarung tangan itu. Kemudian ambil perca ataupun sarung tangan yang lain pula, maka mulalah tuang air dan masukkan jari oleh yang memandikan itu ke dalam mulut si mati itu. Dah lepas bangkit, bagi dia bangkit berdiri sikit, tekan perut dia elok-elok. Sarung tangan hak tadi ni anggap dah kotak, buang, pakai hak lain pula. Guna yang tu pula cuci gigi dia. Bersihkan gigi mayat itu. Gosokkan di antara 2 bibir mulutnya dan jangan ngangakan mulut si mati itu. Maka lalukan jari yang berbalut itu atas gigi-giginya dengan mencucur air kepadanya. Cara dia. Benda ni tuan-tuan dia kena buat praktikal. Baru kita nampak mudah. Bila baca ni dia agak susah. Kita nak bayang benda tu. Kecuali bagi orang yang biasa membantu orang mandi mayat ke apakah, dia nampak lah benda tu nak buat macam mana. Angkat mayat tu bagi duduk sikit, tekan-tekan perut dia. Kalau ada najis pula cuci-cuci bagi bersih. Ambil sarung tangan lain pula, gosok-gosokkan mulut dia, bibir mulut dia, gigi-gigi dia, gosok-gosok orang bagi bersih semua sekali. Tapi mulut dia jangan dingangakan. Pasal apa? Pasal takut saat lagi bila buka pergi nganga, dia tak boleh katuk pula. Dia jam. Buka-buka dia duduk nganga terus. Dia tak mahu nak katuk. Jadi buka sekadar untuk nak cuci gigi dia saja. Dan basuhkan ujung jari di dalam 2 dan masukkan ujung jari di dalam 2 lubang hidung serta cucukkan air juga. Hidung-hidung dia semua cuci. Bersihkan dengan jari kita yang pakai sarung tangan tadi. Cuci lubang-lubang hidung mayat tu.
Maka bersihkan hidung itu daripada apa suatu yang ada di dalamnya jika ada. Kalau dalam lubang hidung tu ada kotak-kotak apa benda tak elok, cuci bagi bersih semua sekali. Dan ambilkan dia ayat semayang sebagaimana wuduk kerana semayang. Ada tu bagi dia ambil ayat semayang. Dan basuhkan kepalanya dan dagunya sampai cuci keduanya. Dan sisir akan dia dengan lemah lembut. Kalau dia ada janggut panjang dan sebagainya, kita guna jari kita ataupun guna sikat yang bergigi jarang. Sikat-sikatkan janggut-janggut dia bagi elok-elok dan sebagainya. Kemudian basuhkan papan lehernya sebelah kanan. Kemudian baru start daripada sebelah kanan dulu. Dan sebelah dadanya yang kanan, dan rusuknya yang kanan, dan pahanya yang kanan, dan betih kakinya yang kanan. Kemudian diulang semula sebelah kiri pula. Start sebelah kanan dulu. Basuh daripada tengkuk ni sebelah kanan, tangan kanan, rusuk kanan, paha kanan, sampai dah ke betih, sampai kaki kanan. Kemudian buat sebelah kiri pula. Perbuat seperti mana sebelah kanan tadi. Kemudian iringkan, yakni tidurkan si mati itu di atas lambung yang kiri. Kemudian alih mayat dia bagi mengiring sebelah kiri. Maka dibasuh belakangnya dan pangkal lehernya dan pahanya dan betihnya yang kanan. Dan tukang yang memandikan itu melihatnya. Alih dia basuh sebelah belakang dia pula bagi bersih. Kemudian iringkan dia ke lambungnya yang sebelah kanan pula. Maka basuh pula pihak kiri dari belakang lehernya sampai ke betihnya. Itu cara dia. Yang ni kita buat praktikal, kita boleh nampak. Kemudian basuh pula tapak kakinya dan celah-celah pahanya dan dua kemaluannya. Basuh satu badan dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Basuh bagi bersih semua sekali. Dan cari habis-habis tempat yang belum dibasuh, maka basuhlah ia. Tengok satu badan dia tu mana lagi tempat yang belum dibasuh, pastikan semuanya dibasuh. Begitu. Kemudian tuangkan ke atas sekalian tubuhnya akan air mutlak. Dan aku suka padanya ada kapur barus. Sebaik-baiknya guna kapur barus. Apa tujuan pakai kapur barus? Apa tujuan dia? Satu, pasal Nabi suruh lah. Dalam hadis yang kita baca bulan lepas, Nabi suruh. Bulan lepas kita baca hadis anak Nabi Zainab binti Muhammad, anak Nabi meninggal. Nabi panggil satu perempuan nama Ummu Atiyah, suruh mandi mayat anak Nabi Zainab ni. Bila mandi mayat, Nabi keluar. Nabi pesan dekat mereka, bila dah habis siap selesai kamu semua mandi mayat anak aku, panggil aku. Bila mereka habis selesai mandi mayat anak Nabi, mereka panggil Nabi. Nabi mai balik, Nabi ambil sehelai kain Nabi, kain hak Nabi duk pakai, kain pinggang Nabi. Nabi lempang pergi dekat Ummu Atiyah ni. Nabi kata, guna kain ni untuk kapan anak aku, dan jadikan dia kapan yang paling dalam. Yang ni kain kapan yang menyentuh kulit anak aku. Ini yang Nabi buat. Kita dah baca pada bulan lepas. Nabi SAW suruh gunakan kapung barus, gunakan kafur. Dia kata gunakan kafur, kapung untuk nak mandi mayat. Tujuan dia apa? Untuk nak mengelakkan mayat tu daripada cepat berbau. Itu tujuan dia. Dan kata Syafi'i, dan sekurang-kurang barang yang aku sukakan mandi itu ialah 3 kali. Imam Syafi'i kata sekurang-kurangnya biarlah 3 kali mandi mayat. Maka jika tiada bersih ia dengan 3 kali, maka 5 kali. 3 kali nampak tu tak apa nak bersih lagi, tak apa mandi sampai 5 kali. Kerana bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, bagi orang yang memandikan putrinya, mandikan olehmu akan dia 3 kali atau 5 kali ataupun lebih banyak menurut fikir engkau atas padanya dengan air bidara itu. Nabi kata mandilah 3 kali ke 5 kali, tengoklah macam mana yang sesuai pada fikiran hamba apa buat. Nabi kata, dan jadikan pada akhirnya ayam kapung bawah ataupun sesuatu daripada kapung. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan jadikan pada tiap-tiap ayam yang bersih itu kapung barus. Dan jika tidak dijadikan melainkan pada akhirnya, nescaya memadai akan dia. Kalau kita nak jadi tiap-tiap ayam yang kita guna tu campur kapung bagus, itu pun bagus. Kalau tidak pun sekali gunakan ayam yang bercampur kapung bagus. Begitu. Dan cari dan periksalah celah-celah jarinya dengan regis ataupun seumpamanya. Keluarkan daki-daki yang di celah-celah kukunya itu. Teliti, tengok kuku dia kalau potong guna sesuatu.
yang boleh keluarkan kotok di kuku dia tu. Celah-celah jari kaki dia, tengok kalau ada daki tebal, kalau kotok dan sebagainya, cuci, bagi hilang kekotoran tu semua. Maka tiap-tiap kali dituang air bersih atasnya, kemudian daripada air bidara dikirakan sekali mandi. Sekali joreh habis tu dia anggap sekali mandi. Tak lagi sekali repeat 2 kali, lagi sekali ulang 3 kali, macam tu. Dan periksa tengok dengan sapu di atas perut mayat itu daripada tiap-tiap mandinya itu. Tiap-tiap kali mandi itu perut dia tekan-tekan sikit, tekan-tekan sikit, kok ada lagi najis dalam perut dia. Dan didudukkan mayat itu pada akhir mandi, bagi dia duduk sikit. Sekiranya keluar lagi daripadanya sesuatu, bersihkan dengan perca kain sebagaimana kaifiat yang ditunjukkan tadi. Kalau angkat dia tekan perut, ada keluar lagi najis, cuci lagi. Begitu keadaan dia. Kemudian ulang lagi mandi ke atasnya, kemudian dilapkan dia. Lap ni sunat. Mayat yang sudah dimandikan, lepas tu kita lap dia. Lap itu sunat. Tak lap tak salah, tapi kalau lap dulu itu sunat. Yakni dengan apa-apa kain ataupun tuala, supaya kering tubuhnya daripada air itu, kerana balut akan dia dengan kain kapan. Kalau kita lap bagi kering, macam orang hidup juga, lepas mandi lap bagi kering, lepas tu baru bawa pergi ke tempat kapan dan kapan dia. Begitu. Masalah, mandikan mayat lebih ataupun kurang daripada 3 kali, apa hukumnya? Boleh tak boleh kita pakai sekali air mandi? Tidak 3 kali. Ataupun boleh tak boleh mandi sampai 10 kali? Boleh tak boleh? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Um, aku sukakan mandi mayat itu 3 kali dengan air yang disediakan. Dia kata cantiknya buat 3 kali. Maka tiadalah pula direngkahkan atas 3 kali itu sahaja. Tapi jangan kurang daripada 3 kali. Dia kata, cantik sekurang-kurang 3 kali, jangan kurang daripada 3 kali. Begitu. Kerana telah bersabda Nabi SAW, mandikan puteriku itu 3 kali. Pasal Nabi kata mandikan anak dia Zainab ni 3 kali. Maka bila Nabi sebut 3 kali, kebanyakan ulama kata jangan kurang daripada 3 kali, lebih tak apa. Begitu. Dan jangan tiada bersih ia dengan 3 kali atau 5 kali. Dan jika tiada bersih ia dengan 3 kali atau 5 kali, aku kata boleh dilebihkan sampai bersih ia. Kalau tak bersih, mandi lagi tak apa. Selalu ada jadi masalah ni mayat orang perempuan. Itu sebab mayat orang perempuan dia ambil masa lama untuk mandi. Mayat orang lelaki-lelaki ni 40 minit, 45 minit, lambat-lambat sejam. Mayat orang perempuan kadang-kadang ditarik 2 jam. Dia banyak masalah. Benda-benda duk keluar daripada badan dia ni banyak kadang-kadang. Jadi dia cerewet sikit. Masa yang digunakan untuk mandi mayat orang perempuan ni biasanya lebih daripada masa untuk mandi mayat orang lelaki. Kalau kata nak semayang di masjid lepas zuhur, mayat orang perempuan ni ke 10 lepas mandi dah. Ke 10 dah start mandi dah. Lepas tu dia ambil masa. Begitu. Dan jika dibersihkan mayat itu dengan mandi kurang daripada 3 kali, memadai akan dia. Kalau sekiranya kita rasa sekali mandi pun dah clear dah, bersih cepat mayat ni, maka sekali pun dah tak apa. Yang pentingnya air tu dah rata ke seluruh badan dia. Begitu. Dan tiada kami fikir sabda Nabi SAW itu hanya atas makna bersih, kerana sabdanya gasal 3 ataupun 5 dan tiada ditentukannya hadnya. Dia kata, dan Nabi SAW suka kalau satu-satu benda tu dibuat secara gasal, secara ganjil. 3 kali, 5 kali, 7 kali, macam tu. Nabi sukakan begitu. Masalah, dia kata mandi mayat atas kerai. Ini mandi atas tempat orang duk mandi. Kalau dulu orang mandi atas batang pisang, zaman dulu lah, sebelum ada macam tempat-tempat mandi mayat yang orang duk buat lah ni, orang ambil batang pisang, potong-potong apa semua, buat nak letak mayat. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Um, dan yang aku suka memandikan mayat itu ialah diletakkan dia di atas kerai, yakni yang disediakan sepanjang tubuh mayat itu. Tempat nak letak tu biar celuit mayat duduk. Begitu. Dan dimandikan ia di dalam baju kurung, yakni di dalam qamis, di dalam jubah yang pakai ni. Telah mengkhabarkan kami oleh Imam Malik daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapaknya
bahwasanya Nabi SAW dimandikan di dalam khamis. Ini yang kita kata tadi. Nabi SAW dimandikan dalam keadaan Nabi berpakaian. Begitu. Masalah dia kata menyisir ataupun menyikat rambut mayat kemudian daripada mandi, apa hukum dia? Apa hukum lepas mayat dimandikan tidur ambil sikat-sikat rambut dia bagi elok-elok? Apa hukum dia? Kata Imam Syafi'i di dalam dan jika ada mayat itu perempuan, didandan rambutnya, di kepalanya, semuanya, di ubun-ubunnya, dan dicawangkan 3 cawang, kemudian lepaskan ke belakangnya. Ini kita baca hadis bulan lepas. Puteri Nabi, anak Nabi Zainab, Nabi suruh buat macam tu. Nabi suruh rambut dia ni mula-mula tarik pakai sikat jarang ni, tarik tu, lepas tu buat bagi jadi 3 ikat, 3 tocang. Lepas tu tocang tu lepas pergi ke belakang. Masa nak kafan mayat disuruh buat begitu. Kemudian bawah tuan-tuan tengok. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan kami suruh sebagaimana suruh Nabi SAW. Dia kata, macam mana Nabi suruh buat dekat anak perempuan dia, maka macam itulah kita patut buat. Bagi mayat orang perempuan ni, rambut dia tu diikat 3, kemudian dilepas ke belakang. Begitu. Bagi orang yang memandikan puteri Nabi dan mengkafankannya tu, disuruh oleh Nabi begitu. Masalah, dia kata mandikan mayat itu fardu kah? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhadzab, bermula mandi mayat itu fardu kifayah ya, dengan ijma' muslimin. Mandi mayat ni fardu kifayah. Dalam kampung kita kalau tak ada orang reti mandi mayat, semua orang berdosa. Dalam kampung kita tak ada orang yang reti mandi mayat, semua orang berdosa. Dan makna fardu kifayah itu ialah apabila memperbuatkan dia oleh orang yang padanya kifayah, nescaya gugur dosa daripada sekalian yang bakinya. Ada orang dalam kampung kita boleh buat benda tu, kita terlepas daripada dosa. Dan jika ditinggalkan dia oleh semua orang, nescaya berdosa semuanya. Dalam qaryah kita tak ada seorang pun reti mandi mayat. Tiap-tiap kali bila mati kena pergi cari orang daripada kampung lain. Orang mana ramai duk mandi mayat. Satu kampung tu kena tanggung dosa. Begitu. Dan ketahui olehmu, mandikan mayat itu dan mengkafankan dia dan sembahyangkan dia dan menanamkan dia adalah fardu kifayah belaka dengan tiada khilaf. Semua benda ni kena ada orang reti buat. Daripada mula mandi mayat, lepas tu nak kafan mayat, kena ada orang reti buat benda ni. Nak semayangkan dia, nak tanam dia, semua benda ni adalah fardu kifayah. Tak ada siapa reti buat, semua orang berdosa. Masalah, mandikan mayat itu siapa yang aulanya? Ni kita nak baca. Bila mati, siapakah lebih afdal, lebih utama memandikan mayat si mati itu? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhadzab, telah berkata ashab kita, bermula asal pada memandikan mayat itu ialah laki-laki mandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan. Itu asal-asal dia. Kalau yang mati itu orang laki-laki mandikan dia. Kalau yang mati itu orang perempuan yang mandikan dia. Asal-asal hukum begitu, dia kata. Maka jika ada mayat itu laki-laki, maka yang lebih aula orang yang memandikan dia ialah orang yang aula sembahyangkan atasnya. Siapa yang lebih utama sembahyangkan mayat itu, maka dia lebih utama memandikan mayat itu. Dan juga yang aula memandikan mayat laki-laki yang mati itu ialah isterinya. Dia kata bini lebih aula memandikan mayat suami. Pasal apa? Pasal suami isteri ni dia tak ada rahsia. Dia antara dua ni, tak ada rahsia. Apa juga benda yang ada pada suami, isteri tahu. Apa juga benda yang ada pada isteri, suami tahu. Maka apabila suami mati, kalau isteri mandikan mayat dia cukup cantik. Sebab kalau ada aib pada suami, orang lain tak tahu. Isteri memang tahu dah. Demikianlah sebaliknya. Kalau yang mati itu isteri, suami juga boleh mandikan mayat isteri. Sebab kalau ada aib pada isteri, suami memang tahu dah. Maka aib itu tidak heboh di dalam masyarakat. Begitu dia kata. Dan jika ia laki-laki yang tiada beristeri, maka yang aula baginya ialah bapaknya. Kalau dia ni tak menikah punya orang, jenis bachelor, dia kalau mati, bapak dia mandikan mayat dia, itu lebih baik.
Kemudian tok laki-lakinya, ataupun Arab kata jad, tok laki-laki. Kemudian anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian saudara yang laki-laki, kemudian anak saudara yang laki-laki, kemudian seterusnya lah. Ini semua cerita yang kita boleh baca di dalam bab mahram. Dia ada senarai ini semua. Lalu gitu. Bawah tu dia kata, dan jika ada bagi mayat itu isteri. Kalau laki-laki yang mati ini laki-laki yang ada isteri, orang yang menikah berumah tangga, maka harus bagi isteri memandikan mayat suami dia dengan tiada khilaf di sisi kita. Tak ada orang yang bangkang benda ni. Semua ulama sepakat, suami mati, isterilah yang paling utama memandikan mayat suami dia. Ini kena ingat tentang kalau kita ni, kita baca-baca macam ni, esok kita tinggal pesan. Kita tinggal pesan dekat bini kita. Kita kata ada, kalau apa-apa, kalau abang mati dulu ke apa ke, kalau abang mati hang duk kuat lagi, hang mandi mayat abang lah. Pesan, wasiat. Adakah wasiat itu mesti ditunaikan? Dia kira begitu. Kan? Wasiat tak mesti ditunaikan. Tak semestinya ditunaikan. Tapi kalau ditunaikan, itu lebih baik. Kata ni bini ni pula duk jadi tension pula, apalah ni, tak ada nak pesan benda lain. Tak pesan dah, kata kalau hang mati kereta bagi kat aku ke apa ke, hang pergi pesan kalau mati suruh aku mandi mayat hang, apa yang leceh hang. Tak payahlah nak sampai susah hati macam tu. Wasiat itu tak mesti ditunaikan. Begitu. Dan dengan dialah berkata imam-imam yang mujtahid semuanya, melainkan satu riwayat daripada Ahmad. Semua imam yang mujtahid sepakat. Kata kalau suami mati, isteri mandi. Kalau isteri mati, suami mandi. Itu tidak salah. Begitu. Masalah, dia kata mandikan mayat perempuan. Siapakah daripada perempuan yang memandikannya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila mati satu orang perempuan yang tiada baginya suami. Kalau yang ada suami, suami boleh mandikan mayat isteri. Kalau yang mati ini perempuan yang tak ada suami, maka memandikan oleh perempuan itu zawatul arham yang mahram. Mak dia mandi mayat anak perempuan dia, dan juga anak yang perempuan, dan juga anak yang perempuan. Kalau sekiranya dia ni ada anak perempuan mandikan mayat dia. Dan cucu yang perempuan daripada anak laki-laki, itu pun cucu perempuan. Dan cucu perempuan daripada anak perempuan. Dan saudara yang perempuan, kak dia mandikan dia, adik perempuan dia mandikan dia, dan sebagainya. Semua ni boleh. Dan mak saudara, yakni saudara yang perempuan bagi bapa dan bagi ibunya, mak menekan mak cik mai tolong mandikan mayat dia juga boleh. Dan seterusnya dah. Tengok bawah tu masalah. Laki-laki mandikan isteri adakah harus? Boleh tak boleh suami mandikan mayat isteri yang mati? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Al-Muhazzab, harus bagi suami memandikan isterinya dengan tiada khilaf di sisi kita. Suami boleh mandikan mayat isteri dia, tak jadi salah. Tapi dalam masyarakat kita tak biasa. Tak biasa macam ni. Tapi dalam agama tak salah, dia kata. Dan adakah didahulukan suami atas perempuan-perempuan padanya? Adakah suami ni lebih afdal mandikan mayat isteri daripada orang perempuan mandikan mayat isteri dia? Dia kata dua wajah. Yang lebih asahnya di sisi ashab kita, di sisi mazhab Syafi'i, bahawasanya perempuan-perempuan didahulukan atas suami. Bagi kes orang perempuan mati, suami boleh mandikan mayat isteri dia. Tapi Imam Syafi'i kata, bagi orang perempuan mandi mayat orang perempuan itu lebih baik daripada suami mandikan mayat dia. Cari orang perempuan juga untuk mandikan mayat isteri dia, itu lebih baik. Begitu. Dan telah menakal akan dia oleh Ar-Rafi'i, dan Ar-Rafi'i berpendapat begitu juga. Kemudian dia kata orang yang memandikan itu apa syarat dia? Orang yang kita nak suruh mandikan mayat ni, apa syarat orang yang nak mandi mayat ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab, telah berkata ashab kita, disyaratkan pada orang yang mara ke hadapan memandikan mayat itu dua syarat. Orang yang nak pergi mandikan mayat ni dua syarat. Yang pertama, Islam. Jika yang kena mandi itu orang Islam. Syarat yang pertama Islam lah. Biasalah untuk. Yang kedua, jangan ia yang membunuh. Jangan ambil orang yang membunuh kawan yang mati itu.
Anak bunuh pak dia, lepas tu dia nak pergi mandi mayat pak dia. Terus hang tak payahlah. Pasal apa? Pasal hang gamak bunuh pak hang, buat apa hang nak main mandi mayat dia? Harta pesaka pak hang pun hang tak dapat, apa guna hang nak main mandi mayat dia? Itu maksud dia. Maka kata al-mutawalli dan lainnya, apabila membunuh ia akan warisnya, maka tiada baginya hak pada memandikan ia. Anak bunuh pak, maka anak tu tak sah domai mandi mayat pak dia, hampir kelembang. Dan sembahyangkan atasnya, dia bunuh pak dia, lepas tu dia nak mai jadi imam sembahyang mayat pak dia, taklah. Sama. Dan tiada pada menanamnya, tanam pun muka hang tak ada tanah, hampir duduk tanah. Pasal apa? Pasal hang gamak bunuh pak hang sendiri. Begitu. Kerana ia bukan waris lagi namanya. Bila dia bunuh saja pak dia misalnya, maka terhentilah dia sebagai waris kepada kawan tu. Harta pesaka kawan tu pun dia tak boleh ambil. Begitu. Dan kerana tiada ia menyempurnakan kemustahakan qarabah, dia tak jaga tanggungjawab adik-beradik yang sepatutnya dia jaga, dia tak jaga, dia gamak bunuh adik-beradik sendiri. Bahkan melampau had dia pada memutuskan silaturahim. Bermula hukum ini apabila membunuh ia akan dia dengan jalan zalim. Dia bunuh dengan cara yang zalim, maka dia tak boleh nak pergi semayang mayat, semua tak boleh. Pasal apa? Pasal dia gamak buat satu benda yang memutuskan silaturahim secara zalim. Maka jika dibunuhnya dengan jalan yang hak, maka tiada berkata maka jika dibunuhnya dengan jalan yang hak, maka telah berkata al-mutawalli dan lainnya, padanya dua wajah. Menurut atas mengambil pesakanya. Jika mengambil ia akan pesaka, nescaya sabitlah baginya hak mandi dan lainnya. Kalau dia bunuh dengan cara cuit, contohnya apa? Dia kerja pancung orang. Macam di Mekah lah. Di Mekah, orang ada kerja pancung orang ni, dah ada kerja kerat tangan orang apabila mencuri ni. Mereka ni satu keluarga. Dia keluarga tu dia tak ambil orang sembarangan. Dia keluarga tu aja. Pak, anak, apa semua, mereka satu keluarga. Jadi dia kerja apabila satu orang disabitkan oleh mahkamah bunuh orang lain, maka dia dijatuhkan hukum bunuh. Dia ni kerja pancung, orang yang dijatuhkan hukum bunuh. Tengok-tengok orang yang dijatuhkan hukum bunuh ni pak dia misalnya, dan dia kerja pancung. Jadi dia pancung tu bukan makna dia pancung pak dia, tapi dia pancung orang yang bersalah kerana membunuh orang. Dalam kes yang macam ni, anak tu boleh kalau dia nak mandikan mayat pak dia, kalau boleh, kerana dia membunuh secara hak. Dia buat kerja betul. Dan jika tiada dapat pesaka, maka tiadalah hak. Maka kalau sekiranya dia ni tak dapat pesaka kerana dia bunuh pak dia cara zalim, maka dia tak boleh mandikan mayat pak dia, semayangkan mayat pak dia. Begitu. Masalah, memandikan mayat kanak-kanak laki-laki haruskah bagi perempuan? Kalau yang mati itu budak-budak laki-laki, orang perempuan bolehlah pergi mandi mayat budak laki-laki. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzam, kata Ibnul Munzir, telah ijma' ulama' atas harus bagi perempuan memandikan kanak-kanak laki-laki yang kecil. Boleh. Kalau sekiranya budak laki-laki itu budak laki-laki yang masih kecil. Tonton terus tengok bawah tu. Bawah tu kataku, dia kata. Kataku yang ni kata Imam Nawawi, dan bermula mazhab kita Syafi'i memandikan laki-laki akan kanak-kanak perempuan dan memandikan perempuan akan mayat kanak-kanak laki-laki selama budak itu belum sampai had keinginannya adalah harus. Boleh. Kalau budak tu budak yang belum balik lagi, yang mati itu budak laki-laki, perempuan pergi bagi mandi, boleh. Ataupun yang mati itu budak perempuan, orang laki-laki pergi bagi mandi, boleh. Dengan syarat budak tu budak yang belum balik lagi, belum ada keinginan lagi. Cuma yang pelik dalam masyarakat kita ni, bila budak-budak mati, kita tayamum, kan? Jadi mandi, lepas tu ambil wuduk bagi kat dia, cukup, tak payah tayamum dah, walaupun dia budak. Kalau alasan kata dia belum berkhatan ke apa kan, cucilah tempat tu bagi bersih. Tempat yang belum berkhatan tu cucilah. Cuci bagi bersih, bagi tak ada najis dalam kawasan yang belum berkhatan tu, cuci bagi bersih semasa mandi mayat. Habis cuci apa semua, kira ayat semayang yang kita ambil bagi kat dia habis dah, selesai dah, tak payah dah tayamum.
Dalam masyarakat kita ni, kalau budak-budak mati, dia berhenti tayamum lagi, selapis lagi bubuh. Yang tu sebenarnya tidak sabit daripada nas. Tidak sabit daripada nas. Gitu. Baik, masalah dia kata mandikan mayat, mayat yang junub dan mayat yang haid bagaimana? Macam mana kalau orang yang mati ni dia ada dua masalah. Satu, mati. Yang kedua, dia mati dalam keadaan dia sedang datang haid. Mati itu sendiri mewajibkan mandi. Haid tu juga mewajibkan mandi. Jadi mayat ni kira macam mana? Pakai sekali mandi ke ataupun nak kena dua kali mandi? Sekali mandi untuk haid, sekali mandi untuk mati ke? Atau macam mana? Ataupun orang yang mati dalam keadaan berjunub. Dia berjunub, dia hadas besar. Dia bersama dengan isteri dia. Lepas itu teringat nak makan roti canai. Keluar nak pergi beli roti canai, aksiden tengah jalan, mati. Dia mati dalam keadaan dia ada menanggung hadas besar. Jadi macam mana nak settle mayat ni? Adakah sekali aja kira mandi mayat saja, angkat dua-dua sekali ke? Ataupun kena mandi hadas besar dulu dekat mayat tu, lepas tu baru mandi mayat dekat dia? Macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muhazzab, bermula mazhab kita Syafi'i, orang yang junub ataupun orang yang haid, apabila mati keduanya, dimandikan dia akan mandi yang satu sahaja. Mandi satu saja. Sama macam kita cerita bulan lepas, kalau mati satu keluarga, 5 orang naik kereta nak pergi Kuala Lumpur, aksiden dekat mana, Tanjung Malim ke, Bagan Serai ke mana ke, mayat balik di kampung 5 mayat. Boleh tak kita semayang mayat one shot untuk 5 mayat? Ataupun nak kena bawa masuk satu-satu? Bawa masuk satu dulu, semayang selesai, imam kata next, main satu lagi. Satu semayang selesai, next, satu lagi main. Sampai 5 kali. Ataupun pakai bubuh 5, sekali semayang saja, macam mana? Kan? Ini semua nak macam. Kalau kata sekali 5 mayat, sekali semayang saja, macam mana nak susun mayat tu? Adakah nak susun daripada depan imam ni, kemudian pergi arah ke kiblat, ataupun nak susun menerai panjang lagu tu, imam nak duduk pada salah satu, macam mana nak susun? Semua ada diterangkan oleh Nabi SAW. Kita akan sampai bab dia nanti. Baik. Sama dengan kes ni, orang yang mati itu dia ada menanggung hadas besar, kemudian dia mandi pula. Maka mandi, dia kata mandi satu aja, mandi mayat saja, dia angkat semua hadas yang ada pada mayat itu. Masalah, dia kata, orang fasik memandikan mayat, apa hukum dia? Kawannya duk kerja mandi mayat, dia ni pun nakai punya orang. Duk terjeremuh 2-3 kali, duk ada dalam kedai 4-6 ekor misalnya. Tapi dia duk kerja mandi mayat di kampung tu. Misalnya begitu. Bagi dia mandi mayat ini adalah satu kerja part time. Dia melihat itu sebagai satu sumber rezeki. Dia melihat kerja mandi mayat ni sebagai satu punca pendapatan. Tapi dia sendiri tahu apa cantik. Dia nampak, dia beratung nak tikam ekong, tak lagi dia nampak. Dia jadi ralat sikit. Orang macam ni, dia kerja mandi mayat, dia adalah satu orang yang fasik. Begitu. Apa hukum dia kata orang fasik memandikan mayat? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Majmu', sayogia orang yang memandikan mayat itu, iaitu orang yang kepercayaan. Sepatutnya orang yang mandi mayat ni cari orang yang baik-baik, dia kata. Maka jika memandikan dia oleh orang fasik, maka jadilah mandi itu mandi sah juga, dia kata. Dan tiada wajib kembali memandinya. Tak payah ulang mandi lah. Kita tak tahu dia macam-macam mana, panggil dia suruh mandi mayat adik-beradik kita hak mati. Dah lepas mandi apa semua duk kapan dah, ada pula satu orang main bisik kat kita. Dia kata, siapa mandi mayat dia? Kita abang lah pulan bin pulan, Allah, dia pergi kata begitu. Allah tu kita dah kejut perut lah. Kita kata awak lah. Nak cakap pun tak elok depan mayat. Kita kata tak apa, kita pergi belakang mayat. Kita ni bila dengar macam ni, kira nak kena tahu juga. Kalau tidak, tidak tahu apa nak boleh lena. Dia kata tak elok nak cakap depan mayat. Kita kata tak apa, belakang mayat boleh sembang. Tarik dia pergi belakang, dia apa cerita. Minta maaf lah, dia kata aku nak beritahu dia ni. Dia main cerita tak elok. Adakah kita ni bila dengar lagu tu dan pergi nanti tak jangan kapan lagi usung pergi mandi balik sekali lagi? Adakah nak kena buat lagu tu? Dia kata tak payah. Walaupun orang yang mandikan mayat tu dia ni masalah banyak, tapi mandi mayat itu sah.
Cuma dia kata kalau awal-awal tadi ni, biarlah kita pilih orang yang kepercayaan. Dia kata orang yang baik-baik. Tuan-tuan ingat balik, Nabi SAW waktu mayat anak dia nak masuk dalam liang, Nabi kata apa? Nabi kata siapa di kalangan apa semua yang seingat-ingat dia tak ada buat dosa siang dan malam tadi. Satu sahabat kata, aku ya Rasulullah, seingat-ingat aku tak ada lah buat benda salah. Nabi kata, hang turun dalam liang, sambut mayat anak aku. Nabi jaga ambil macam tu. Nabi tak mau ni ada unsur-unsur yang boleh mencalik kebersihan benda-benda yang bersih ni. Tak mau ada unsur-unsur yang boleh calik, yang boleh garis, yang boleh bagi calang. Nabi tak mau. Jaga macam tu, bagi elok-elok. Begitu. Baik, masalah. Dia kata memandikan mayat itu di bawah yang beratap ataupun tiada beratap. Mayat ni kalau kita nak pergi mandi tengah padang, boleh tak boleh? Ataupun mesti mandi dalam rumah yang ada bumbung. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat dipindahkan ke tempat yang sunyi. Tempat sunyi maksudnya bukan berpeluang daripada rumah pergi dalam semak hutan mana dah. Maksudnya di tempat yang tak ada orang ramai. Tempat ni orang sampai dua ada keliling ni, mayat duk mandi tengah ni, macam satu show pula mandi mayat. Itu tak mau. Mandi di tempat yang tak ada kacau orang. Cuma yang ada orang yang tak dapat tidur terlibat dengan mandi mayat, mereka saja ada di sana. Dan tempat yang tertutup daripada mata orang, tempat tu biar tutup, orang tak mau main tengok. Contoh yang ni kena ada satu orang jaga. Adik-beradik, satu orang kita letak jaga, jangan bagi siapa duk main kacau tempat mandi mayat. Main pupu dia ke apa ni semua. Main ni kami baru sampai daripada Kuala Lumpur ni nak pergi tengok juga Ustaz. Mayat tengah mandi, tak lagi. Masa kapan apa semua tak lagi nak tengok siapa. Masa ni tak mau. Masa ni banyak benda kita nak kena pelihara. Jadi berkelih pun dah kan? Jadi berkelih pun dah ni. Mandi mayat punya pasal ni berkelih pun dah. Pasal apa? Pasal nak masuk pinu, nak ambil cebok juris sekali. Kerana tu aja ada orang larang berkelih. Berkelih tak apalah, merawit habis. Dia mengaji ustaz mana pula duk larang tak bagi tengok. La ilaha illallah. Mana kali pergi mengaji pun tak tahu. Lama dah orang dah buat, boleh lu pergi tengok mandi mayat. Bukan orang lain, adik-beradik kita ni pun. Orang kita ni dia pukul adik-beradik semua. Dia semua pukul adik-beradik. Bukan nanti adik abang ayah adik-beradik. Dia kira no sangkut apa 2-3 pupu mak menakan hang nikah dengan cerita pi sampai tak tahu dua kantin mana dah. Adik-beradik yang tu pun kira nak kena main masuk juga. Ini masalah kita ni, kita tak boleh beza di antara adat yang kita ada buat dengan ibadah macam mana. Kita tak boleh nak beza. Bila kita tak boleh nak beza, dia jadi celaru habis semua. Baik. Dia kata jadi yang tu, dia kata mandi di tempat yang tertutup daripada mata orang, maka ini tiada khilaf padanya. Ulama semua sepakat mayat mesti dimandikan di tempat yang tertutup dan tak mau ada ramai orang di tempat tu. Sepakat semua ulama begitu. Dan adakah disunatkan mandi di bawah langit ataupun di bawah tempat yang beratap? Kata dia padanya dua wajah yang telah menghikayatkan dia oleh Sahibul Hawi. Bermula yang sahih daripada keduanya ialah di bawah atas. Sebaik-baiknya mandi dalam rumah, tempat yang berbumbung. Begitu. Kemudian tengok bawah tu lagi. Masalah mandikan mayat itu, siapakah yang patut hadir? Dia kata, siapa patut ada di tempat mandi mayat tu? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ashab kita, disunatkan jangan hadir akan dia mayat yang dimandikan itu, melainkan orang yang memandikan dia sahaja. Imam Nawawi kata orang yang nak mandi mayat saja patut ada di situ. Ramai-ramai tak mau ada situ. Dan orang yang tak dapat tidak baginya daripada nak menolong memandikan dia, itu saja. Orang yang kerja mandi mayat dengan asisten dia, cukup. Tak mau ramai-ramai duk berimpun, tentu tak mau. Tuan-tuan, kalau kita hidup ni malu, mayat yang mati pun malu. Kita yang hidup ni pun malu, tuan-tuan. Nak mandi malu. Orang mati lebih lagi. Pasal apa? Pasal dia dah melalui dah apa yang selama ni dia hanya dengar. Masa dia hidup, dia hanya dengar ayat Quran, dia hanya dengar hadis Nabi, cerita begitu, begini dan sebagainya. Benda hak dia duk dengar ni, dia baru lalui. Dia nampak macam mana malaikat maut main nak ambil nyawa dia. Dia nampak benda yang selama ni dengar aja.
Duk baca hadis, duk cerita malaikat wajah malakul maut, dan datang malaikat maut liyaqbidha ruha, untuk nak mencabut nyawa. Selama ni duk dengar aja hadis dan tak sat, dia melalui. Yang kata malaikat maut main nak cabut nyawa tu, dia dah lalui benda tu. Orang yang dengar saja pun tahu malu dekat Tuhan. Orang yang dah tengok benda hak dia dengar dah jadi depan mata, lebih lagi dia malu dengan Tuhan. Maka orang yang mati ni lebih lagi kita kena pelihara dia. Jangan duduk bagi malu dia. Bakal masuk main berebut ramai-ramai nak tengok macam mana dimandikan mayat, tak mau macam tu. Kata ashab kita, harus bagi wali dia masuk di tempat mandinya. Kalau yang mati itu anak, pak dia nak masuk tak apa. Dan jika ia tidak memandikan dan tidak menolong sekalipun, sebagai pasti dia wali kepada kawan ni. Hak mati anak dia, pak dia nak masuk. Pak tu berhak masuk atas sifat, atas kapasiti dia sebagai wali kepada si mati. Dia boleh masuk. Harus bagi walinya masuk di tempat mandinya jika dia tak nak memandinya sekalipun. Dan disunatkan ada di sisi mayat yang dimandikan itu perasap yang dinyalakan dan yang dibakar ukupan ataupun setanggi daripada mula mandi sampai habis mandi. Masa mandi mayat tu, dia bagi ada benda yang boleh potong bau busuk mayat. Whatever lah. Kita nak pakai kemian ke, ataupun kita nak pakai setanggi ke, macam-macam kita boleh guna. Yang pentingnya bagi ada satu bau-bauan yang boleh potong bau mayat. Mayat tuan-tuan, lembu hadut makan rumput, makan daun saja tu pun kalau mati busuk. Manusia ni ya Allah, dengan pasembor, dengan mi, serba macam mi tu ada, dengan Allahu Akbar. Tak tahu nak abang apa benda tu ada dalam badan manusia ni. Makan macam-macam. Kalau mati, lebih busuk daripada lembu yang mati. Jadi, kadang-kadang yang mati tu pula orang tua. Orang tua badan dia dah tak kuat dah. Dia cepat berbau. Sudahlah dia orang tua, badan tak kuat, cepat berbau. Anak cucu buat keputusan nak taruh sampai 24 jam pula, nak tunggu anak daripada mana akan nak balik main. Maka bertambah-tambah berbau mayat tu. Dan lebih berbau lagi waktu mandi. Lagi dia main tu, bau mayat tu busuk tu lagi bau. Maka pada masa tu dia kata adakan sebarang benda yang boleh potong bau mayat ni. Gunalah apa-apa juga, setanggi ke, perasap kemian dan sebagainya. Dan berkata Sahibul Bayan, telah berkata ashab kita, sunat diukupkan di sisi mayat itu pada masa matinya. Sunat bila mati itu pun sebelah mayat tu bagi ada satu kemian. Kemian tu bukan adat. Kemian itu disuruh. Pasal apa? Pasal dia bertujuan untuk nak potong bau busuk mayat. Sebelah orang mati itu bagi ada satu benda. Kerana barangkali jikalau ada bau-bauan, jikalau ada bau apa-apa daripada mayat itu, maka boleh dilawan akan dia oleh bau perasap tadi. Dia kata itu tujuan dia dibuat benda. Masalah, dia kata mayat di dalam baju kurung apa hukumnya? Ini tak payah baca lah. Yang ni kita dah tahu dah tadi. Nabi SAW sendiri dimandikan dalam keadaan Nabi pakai baju qamis. Jubah qamis Nabi pakai. Jadi kalau sekiranya dia pakai baju sewaktu dimandikan, adakah itu salah? Tak salah, bahkan itu sunnah. Tapi kalau diikut kepada mazhab lain, contohnya dia kata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kata mayat itu sebaik-baiknya yang afdalnya dibogelkan, dia kata. Pasal apa? Pasal dia kira mudah nak bagi mandi, tak ada nak timbul wah-wah. Semua tempat akan kena air. Dia kira begitu. Kalau pakai kain ni takut tak lagi ada tempat tak kena air. Jadi atas alasan itu Imam Abu Hanifah dia kata sunat bagi tak pakai apa. Cuma ambil kain tutup kawasan aurat dia saja. Selai kain aja tutup antara pusat dengan lutut. Mayat tu dia tak pakai apa. Imam Abu Hanifah lebih suka begitu. Itu pendapat dia. Tengok muka sebelah. Masalah mandikan mayat dengan air sejuk ke afdal ataupun dengan air hangat. Yang ni kita dah baca tadi. Dia kata sebaik-baiknya dengan air sejuk. Jangan guna air hangat kecuali keperluan. Kalau tak guna air hangat, misalnya apa ke ada di badan dia tak boleh keluar, kena guna air hangat baru keluar, maka ketika itu dibenarkan guna air hangat.
Tengok bawah tu, masalah berjana mandi mayat. Yang ni pun tak payah baca. Betul lah ni pakai pai getah aja. Jadi tak timbul masalah benda tu. Tengok bawah lagi, masalah mandikan mayat itu berhajat kepada niatkah? Dia nak beritahu di situ. Kesimpulannya dia kata tidak perlu niat. Itu pendapat yang muktamad. Pendapat lain dalam mazhab dia kata disunatkan juga kita niat. Seperti mana niat ambil ayat semayang, niat mandi wajib, maka demikian kita niat, kita niat mandikan mayat dia ni kerana Allah Ta'ala. Begitu. Masalah mandikan mayat itu bagaimana niatnya? Itu dia beritahu tadi. Diniatkan mandi wajib ataupun mandi fardu ataupun diniatkan mandi mayat. Itu boleh. Dia kata mandikan mayat dengan tangan berlapis. Yang ni pun kita dah baca dah tadi. Disunatkan orang yang memandikan mayat tu pakai macam sarung tangan. Jangan guna tapak tangan dia sentuh kulit mayat tu. Guna sarung tangan ketika memandikan mayat. Bawah lagi, masalah mandikan mayat, ditutupkah mukanya? Ini kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu', telah berkata Ibnul Munzir, telah bersalah-salahan mereka itu pada menutup muka mayat sewaktu mandikan dia. Maka disunatkan oleh Ibnu Sirin dan Sulaiman bin Yasar dan Abu Ayyub As-Sakhtiyani menutup si mayat itu, menutup si mayat yang mandi itu dengan perca kain. Dan kata Imam Malik dan As-Sawri dan Imam Asy-Syafi'i, ditutup kemaluannya dan tiada menyebut mereka itu ditutup mukanya. Jadi ikut mazhab Syafi'i, dia kata muka tak payah tutup, muka mayat tak payah tutup. Tutup kawasan yang menjadi aurat dia, kemaluan dia saja tutup. Begitu. Bawah tu dia kata awal-awal mandi mayat dan mempersediakan 2 perca kain. Itu pun ulang juga. Tonton turun bawah lagi. Ni style kitab ni, dia ulang benda yang kita dah baca tadi. Masalah mendudukkan mayat dan kelakuan mandinya hak tadi ni, angkat mayat bagi duduk sikit, jangan sampai 90 darjah. Bagi duduk sikit aja, urut perut dia, bagi keluar kalau sekiranya ada lagi najis dalam badan dia. Tengok muka sebelah. Membasuh mulut mayat dan menggosokkannya. Yang ni kita dah baca tadi. Turun bawah lagi. Mengambilkan air semayang bagi orang mati. Kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ashab kita, dan dimasukkan oleh orang yang memandikan itu dengan suatu daripada air dalam hidungnya. Hidungnya maksud hidung orang mati lah. Jadi biduk buhlah hidung dia ada mandi mayat pula. Hidung orang mati. Supaya keluar barang yang luat-luat daripada hidung dia. Kalau ada kekotoran dalam hidung dia, cuci bagi bersih. Kemudian diambil air semayang seperti mengambil air semayang orang hidup. Orang yang mandikan mayat tu ambilkan air semayang untuk orang yang mati ni. Sama macam orang hidup tapi dia sakit, dia tak boleh nak ambil air semayang, kita tolong ambil air semayang kat dia. Sama kes dia macam tu. 3 kali serta kumuk-kumuk dan masukkan air ke hidung. Kemudian turun bawah lagi. Masalah membuang kotor-kotor di bawah kuku mayat. Dia ni misalnya kerja pomen motor masa hidup. Dia ni kerja pomen motor, mekanik pembaik motor, pembaik kereta masa hidup. Kuku ni tak kira lah pomen ni, kotor. Dia mati. Macam mana nak buat? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, telah berkata Sahibul Muhadzab dan Al-Ashar, dan ikut basuh di bawah kuku jika tiada dibuang kukunya itu. Cuci bawah-bawah kuku itu semua, cuci bagi bersih. Maka lalukan dia dengan puris, dia kata, ataupun dengan gurih yang lembut supaya tiada luka. Ya, gunalah apa macam gurih api ke, apa yang boleh cuci bawah kuku mayat tu, cuci bagi bersih semua sekali. Tapi buat pastikan cara lembut dan jangan sampai mencederakan mayat. Dan ini begini nas atasnya oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Imam Syafi'i suruh begitu. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Masalah membasuh kepala dan dagu mayat dengan air bidara. Ni baca dah bawah lagi. Menyisir kepalanya dan janggutnya. Yang ni kita dah baca tadi. Disuruhlah supaya kita buat bagi elok rambut dia, guna sikat yang jarang, dia kata. Tuan-tuan turun lagi. Mandikan rusuk kanan dan kiri. Yang ni kita dah baca tadi. Turun bawah lagi. Memandikan mayat dengan air bidara. Yang ni dah baca dah. Turun bawah lagi. Mandikan mayat yang berdaki tubuhnya. Yang ni kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Muhadzab,
Telah berkata Imam Syafi'i, jika ada atas mayat itu daki. Ni jenis mayat banyak daki. Boleh dibasuhkan dia dengan asnan dan dengan bidara. Dulu dia guna asnan, ni sejenis daun. Daun yang kalau daun di negeri Arab, asnan. Orang Arab dulu, sebelum ada Colgate, sebelum ada daki, sebelum ada dali, sebelum ada macam-macam ubat gigi, mereka guna daun asnan untuk nak buat sugi gigi. Bahkan mereka guna daun asnan untuk nak guna buat macam sabun di badan. Itu daun asnan. Jadi dia kata kalau sekiranya mayat tu mayat yang berdaki, boleh dibasuhkan dia dengan menggunakan asnan dan bidara. Maksudnya guna benda yang boleh bagi keluar daki itu. Maka taruh atas mayat itu asnan dan bidaranya, maka sental akan dia. Gonyoh dia akan keluar macam sabun tu, macam lendiak-lendiak, macam buih. Ni daun asnan ni. Dia akan jadi seumpama sabun, begitu. Maka sental akan dia. Sental bukan lagu kita ni, sentai maksud lain. Sental tonyoh badan dia. Kemudian dibasuh bidara daripadanya. Kemudian daripada itu mandikan dengan air bersih. Bersihkan daki dulu, kemudian baru mandikan mayat itu. Begitu. Maka jadilah ia mandi yang satu, dan barang yang dahulu tadi sebagai pembersihnya saja. Masa tu sentai tonyoh buang daki itu tak kira mandi lagi. Yang tu kira buang daki. Dan bersih daripada daki baru kira mandi. Begitu. Baik, muka sebelah. Masalah membandikan mayat kena najis itu bagaimana? Ni kalau sekiranya mayat kena najis. Kata Imam Nawawi, telah berkata Al-Baghawi, dan jikalau ada atas badan mayat itu najis, dimandikan dia kemudian daripada menghilangkan najis itu 3 kali. Kalau ada najis, cuci najis dulu. Lepas tu baru start mandi. Najis bagi clear dulu. Tuan-tuan, kalau orang mati accident, kaki putih misalnya. Kaki ni bila putih, daging tu dia keluar bergederak. Kaki kita yang nampak elok tu, kalau putih, isi dia pecah ni jadi, kalau bola besen sebesen boleh dapat. Ini kalau orang mati accident putih-putih ni. Jenis ni punya mati, basuh berapa kali pun darah tak habis. Basuh berapa kali pun darah duk main situ lah. Jadi dalam kes-kes yang macam ni, dia kata taklah kita ni disuruh mandikan sampai tak ada darah. Tak. Sekira-kira kadar yang patut. Darah duk main juga, kita dah basuh banyak kali, darah duk main juga. Pekuk-pekuk dia dengan kapas, dengan apa semua, bukul-bukul buang dia macam tu. Itu. Tapi kalau sekiranya najis tu najis yang boleh dibuang, buang najis dulu bagi clear, baru mulakan dengan mandi dia. Tuan-tuan tengok lagi bawah, mandi ayam kapong barui, nipu ulangan. Bawah lagi, melembutkan sendi mayat kemudian daripada mandi tu pun sama lah. Lepas mandi, masa nak kapan pun, main-mainkan sikit tangan dia bagi lembut. Dia kata. Bawah, masalah mengeringkan air mandi mayat yang di atas tubuhnya. Yang ni kita dah beritahu tadi, sunat kita keringkan badan mayat itu dengan lap dia dulu. Masalah keluar najis kemudian daripada mandi mayat, apa hukum dia? Ini kita baca. Dah mandi habis dah semua, nak angkat pergi tempat nak kapan, tengok najis dia keluar lagi. Dia tak boleh nak habis. Kata Imam Nawawi, apabila keluar daripada salah satu daripada 2 faraj mayat itu najis, kemudian daripada mandinya dan sebelum kapan, dah habis dah mandi, tekan perut apa semua elok, dah basuh bagi bersih, mandikan mayat bagi selesai semua, nak angkat mayat nak pergi letak kat tempat kapan, tengok najis keluar lagi. Keluar lagi punin ke apa, keluar lagi najis. Bila keluar lagi, dia kata macam mana nak buat? Dia kata nescaya wajib membasuhnya dengan tiada khilaf. Bila keluar lagi, patah balik, pergi tempat mandi balik, basuh najis tu bagi bersih balik. Basuh bagi bersih balik. Dan pada ulang menyucikannya itu, pada menyucikannya itu 3 wajah yang masyhur. Yang lebih asahnya tiada wajib suatu. Dia kata, basuh bagi bersih, tak payah ulang mandi dah. Sekadar basuh bagi bersih saja. Begitu. Kerana bahawasanya keluar ia daripada taklif dengan sebab batal taharahnya. Sebab orang mati sudah tidak ada hukum taklif. Kita orang hidup, kita mukallaf. Mukallaf makna dia orang yang ada hukum taklif. Kita orang hidup wajib kena semayang. Orang mati tak wajib semayang. Dia hanya wajib disembahyang.
Dia tak wajib sembahyang pasal apa? Pasal dia mati. Pasal apa dia mati tak wajib sembahyang? Pasal dia tidak mukallaf. Pasal dia tidak kena hukum taklif. Jadi dah mandi mayat semua dah selesai, dah najis keluar lagi pun tak timbul soal batal mandi tadi. Nak kena ulang tak timbul. Cuma kita bersihkan najis saja. Lepas tu dia terus dikafan semula. Begitu. Tengok bawah lagi. Masalah keluar najis mayat kemudian daripada kafan, apa hukumnya? Ni lagi masalah. Dah mandi dah apa dah nak angkat dari tempat kafan, najis keluar. Kena balik pergi basuh balik. Dah basuh bersih dah, angkat mai elok. Buh atas kain kafan tengok keluar lagi. Padahal dah kafan dah, keluar lagi najis. Macam mana pula nak buat? Kata Imam Nawawi, apabila keluar najis daripada faraj mayat kemudian daripada masuknya ke dalam kafan, maka tiada wajib wudu dan tiada basuh dengan tiada khilaf. Dah sampai macam tu dia dah kira darurat dah. Oh, duk angkat pergi balik ini bila tahun nak boleh habis dia ni. Kain kafan pun kawan dah koyak dah apa dah susun elok dah, tak tahu buang nak kena koyak lain pula dia nak jadi kacau. Dia kata beginilah telah mentasrihkan dia oleh Al-Muhamili di dalam At-Tajrid dan Al-Qadi Abu Tayyib di dalam Al-Mujarrad dan macam-macam lah nama-nama ulama yang kata benda ni. Nescaya tiada sejahtera keluar seumpamanya masa yang akan datang, maka membawa kepada tiada berkesudahan. Dia kata mayat hak macam ni dia tak tahu bila nak boleh habis najis dia. Dah basuh najis bersih apa semua, angkat mai keluar lagi, patah balik pergi basuh, angkat mai keluar lagi, patah balik pergi basuh, angkat mai keluar lagi, patah balik pergi basuh, nampak macam tak keluar dah. Kita pun cepat-cepat ambil bubuh atas kain kapan dia tengok keluar lagi. Adakah nak kena patah balik pergi balik? Dia kata tak payah dah. Kalau dah sampai macam tu tak payah dah. Sudah kapan dia keluar lagi maka tak payah. Masalah memandikan mayat tak ada ayam ataupun kena kebakaran bagaimana? Ini kita baca. Kata Imam Nawawi, telah berkata Sahibul Muhazzam, apabila uzur memandikan mayat kerana tak ada ayam ataupun kerana kebakaran, mati terbakar, macam mana nak mandi mayat dia? Sekiranya jikalau dimandikan saya hancur mayat itu ataupun mati jatuh sungai, mati jatuh sungai 3 hari, 4 hari, 5 hari baru jumpa mayat tu pun bukan tempuh jurui hayang pun daging dia relai. Dia sampai macam tu 4 hari, 5 hari dia rendam dalam air. Nak mandi apa? Jurui hayang pun relai. Mayat ni dah reput sampai macam tu. Macam mana cerita? Nak mandi juga kah? Dia kata maka tiadalah dimandikan dia, bahkan tayamumkan sahaja. Kalau mayat macam ni kita pergi sentuh relai jangan pergi basuh apa gosok sana sini, tak lagi tinggal tulang angka aja. Jadi dia kata tayamum ni ringan, ambil debu muka saja, tangan dua cukup, anggota lain jangan duk kacau dah. Kerana dia dalam keadaan sangat uzur. Maka Ibnu Taimiyah maka ini tayamum wajib dia. Dia kata tayamum ni wajib bagi mayat yang yang macam disebutkan tadi. Maka ini tayamum wajib dia kerana ia menyucikan ia. Itu cerita dia. Tengok last sekali dia kata menyisir rambut mayat dan mendandanya. Ini kita dah baca tadi. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk tajuk ma jaa fil miski lil mayyit. Ma jaa fil miski lil mayyit. Maksudnya bab yang datang pada menyatakan hadis memakaikan kasturi bagi mayat. Boleh tak boleh mayat tu kita pakaikan bau-bauan yang wangi? Ni mayat kita duk bubuh apa? Cendana apa dia panggil tu? Tabung kan? Di antara kain kapan tu kita tabung cendana. Jadi boleh tak boleh kita tabung cendana untuk tujuan nak wangi-wangikan mayat dan sebagainya? Boleh tak boleh kita buat macam tu? Kita ada banyak cerita. Sampai atas kubur pun duk ditabung lagi dengan jurui hayang tu hayang ni lagi macam-macam cerita. Soalan. Baru-baru ini saya dianugerahkan seorang anak laki-laki untuk dipelihara sebagai anak angkat. Pada masa yang sama, saya mempunyai anak yang masih menyusu.
Justru itu saya turut menyusukan anak angkat itu. Soalannya, terbatalkah yang semayang jika kakak kandung saya sekiranya bersentuh dengan anak laki-laki tadi apabila dia dewasa nanti? Tak, dia jadi adik-beradik sesusu. Adik-beradik sesusu. Inilah cara bila ambil anak angkat nak mengelakkan daripada jadi masalah, dia bagi susu lah. Bagi susu, dia jadi adik-beradik sesusu. Begitu. Bolehkah anak perempuan pakai selong pendek dalam rumah sedangkan anak ini sudah balik? Dalam rumah, kalau sekiranya dia dengan lelaki dia tak apa. Perempuan nak pakai selong pendek dalam rumah, kalau dalam rumah tu ada dia dengan lelaki dia, tak apa. Sebab antara suami dengan isteri tidak ada aurat. Tapi kalau dia ni anak perempuan duduk dalam rumah yang ada pak, yang ada abang, yang ada apa, tak boleh. Pasal apa? Kita duduk tengok banyak kes apa, sumbang mahram duduk jadi. Di antaranya inilah punca dia. Di antara punca duduk jadi sumbang mahram, inilah hal dia. Dia tak boleh. Jadi aurat di antara perempuan dengan mahram yang bukan suami lah. Mahram maksudnya pak dia, tok wan dia, abang dia, adik laki-laki dia. Aurat dia adalah aurat yang biasa dibuka. Biasa dibuka maksudnya ialah apa? Rambut daripada lengan sampailah kepada ujung kaki. Itu aurat yang biasa yang disepakati oleh ulama fiqh. Itu aurat biasa. Hidup pakai seluar macam-macam ni dalam rumah ni, ini bukan biasa, ini luar biasa. Tak boleh. Ini dia boleh mengundang kepada berlaku benda tak elok. Kita bagi tahu banyak kali dalam agama dia ada kaedah. Salah satu daripada kaedah itu dia panggil saddu zara'i'. Dia panggil saddu az-zara'i'. Saddu zara'i' maksudnya kita tutup lubang-lubang yang memungkinkan jadi fitnah. Lubang pun jangan bagi ada. Orang Allah kata loophole. Loophole tak mau buka. Kita buka loophole, fitnah boleh jadi. So, lubang-lubang ni mesti tutup. Bila tidak buat macam ni, maknanya kita membuka ruang kepada berlaku fitnah. Jangan. Meninggalkan sembahyang sewaktu sangat sibuk, tidak ada peluang untuk sembahyang. Kemudian kita niat jamak, boleh tak boleh? Sembahyang jamak hanya untuk kes-kes tertentu, tidak masuk dalam kes yang macam ni. Tak termasuk. Orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kemudian dia qada, tak timbul masalah. Tinggal sembahyang, sengaja tinggal, lepas tu nak pergi qada, tak timbul soal ni. Kerana sembahyang tidak ada qada. Ini pendapat. Sembahyang tidak ada qada. Adalah pendapat-pendapat yang kata sembahyang boleh qada, tapi pendapat itu diperincikan. Dia kata itu sekiranya berlaku bukan sengaja. Ini berlaku apa? Kita kata raplah jingga. Zaman muda kita dulu, kita ni raplah punya kaki. Banyaklah tak sembahyang. Sampai dah umur 35, nak main umur 40 ni, barulah Allah buka hati kita, dapat hidayah, ada kesedaran, barulah kita tahu betapa berdosanya kita tak semayang dulu. Kan? Dalam kes-kes yang macam tu. Jadi kita buat sembahyang qada ni dengan niat, dengan harapan supaya Allah terimalah penyesalan kita ni. Kita menyesal, bukti kata kita menyesal, kita dulu ni dulu jadi raplah tak sembahyang ni, bukti kata kita menyesal tu, kita duk buat sembahyang qada ni. Ada sebahagian ulama kata itu dibenarkan. Tapi kalau saja kalut sangat tak apa, balik rumah air qada, tak ada satu ulama jahil pun yang kata boleh. Tak ada. Tak boleh. Cerita dia tak boleh. Jadi sembahyang mesti ditunaikan dalam waktu. Kecuali macam yang berlaku pada Nabi SAW. Nabi ada berlaku. Yang berlakunya itu ditakdirkan Allah untuk dijadikan pengajaran pada umat. 2 kali. Sekali berlaku subuh, sekali asar. Dalam hadis cerita tentang subuh ni, Nabi dengan sekumpulan sahabat musafir sampai di satu tempat, singgah, berkemah dan tidur di situ. Kerana letih musafir ni, kerana letih,
Ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala semua yang duduk dalam rombongan Nabi itu tak jaga, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jaga aja, matahari sudah naik, makna subuh dah habis. Ini berlaku sabit daripada hadis yang sahih. Bila jaga ya, matahari dah naik, subuh sudah habis. Maka Nabi SAW pun terus mengarahkan Bilal pergi bagi tahu dekat orang semua, suruh bangkit, suruh bangkit, suruh bangkit. Nabi suruh mereka pergi bersedia untuk semayang. Matahari naik dah, subuh dah habis dah. Nabi suruh mereka bersedia untuk semayang. Masing-masing pun ambil ayat semayang apa semua apa ni. Kemudian Nabi mengarahkan supaya semua orang berpindah daripada tempat tu pergi ke tempat lain, semayang di sana. Dan semayang itu dibuat secara berjamaah. Nabi menjadi imam. Dalam hadis tidak sebut itu sebagai sembahyang qada. Dia tak sebut. Dia tak sebut kata itu sembahyang qada. Tapi itu keadaan yang berlakunya begitu. Baik, ulama hadis membincangkan hadis itu. Dia buat perbahasan pasal apa? Pasal apa yang Nabi Allah suruh pindah daripada tempat tu pergi sembahyang tang lain tu, pasal apa? Jawapan dia pasal Nabi kata tempat itu syaitan banyak. Nabi kata, maka kerana tu tak ada seorang daripada kita yang jaga dalam waktu. Kita keluar daripada kawasan syaitan banyak, kita semayang di tempat lain. Itu aja cerita yang ada. Tidak ada hadis yang menceritakan saja Nabi Kuala Lumpur, balik daripada Kuala Lumpur saat ni, sebelum tidur kita buat 5 waktu sekali. Tak ada. Yang itu orang Melayu ada banyak dia buat yang tu. Dia tak payah lah, dia kata kita daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur dengan duk singgah ke tepi jalan, pergi pancung apa, buang ayam seluang pun tak kemercik ayam kencing najis apa dah nak pakai semayang tak syok. Dia kata apalah, balik saat ni lah. Dia kata balik saat ni kita mandi apa semua bagi kita start daripada subuh terus pergi Penang Isyak semua sekali. Kita kata mana boleh buat begitu? Dia kata Allah Ta'ala bukan tak tahu masalah kita. Dia kira Tuhan tahu masalah dia. Allah Ta'ala bukan tak tahu masalah kita. Kita bukan tak mau semayang seluang kena najis. Macam mana nak semayang? Macam mana dia duk hujah macam tu? Itu hujah yang batil, tak diterima dalam agama. Kalau kata najis mercik kena, basuh. Malaysia ayam ni makmur, ayam berlambak dah lah. Kalau berasa lagu kaki seluang kita mercik najis, basuh. Basuh, pergi semayang dengan seluang tu. Najis dihilangkan dengan ayam. Ayam tu ada. Pasal apa yang pergi jadi masalah kata najis kena di seluang tak boleh semayang? Nak spare dalam kereta satu kain pelekat susah kan? Spare satu kain pelekat dalam kereta susah kan? Kalau dah kata duk rasa uat-uat, kok sekejap lagi apalah kena, buka, pergi basuh, pergi bersih, pakai kain pelekat semayang. Maknanya apa tuan-tuan? Nak 1000 daya. Lagu tu kan? Dia cerita kita lagu ni je tuan-tuan. Kita nak hidup tak berapa hari. Lah umur 40 pun sakit jantung mati pun ramai lah ni. Nak hidup tak berapa hari. Nak hidup tak berapa hari ni buat bergelok lah. Buat bergelok. Jangan sampai mati esok menyesal masa tu tak ada guna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita kalau kita ikhlas nak buat betul dia. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Asyhadu an la ilaha illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illal ladina amanu wa amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.